Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Isnin 22 Mei 2023. Semua rakyat perlu menjadikan nilai perpaduan sebagai aset utama negara demi masa depan tanah air. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah rakyat juga harus mengurangkan perbezaan dengan merapatkan jurang antara kaum dan agama. Baginda bertitah ketika merasmikan sambutan Minggu Perpaduan Negara peringkat kebangsaan di Kuching, Sarawak. Sultan Abdullah turut berkenan melancarkan lagu tema perpaduan yang menggabungkan pelbagai dialek di Malaysia bertajuk Setia Perpaduan. Terdahulu, keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah disambut Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Abdul Taib Mahmud dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Minggu Perpaduan 2023 yang berlangsung dari 20 hingga 28 Mei ini turut dilaksana di 15 lokasi di seluruh negara bertemakan perpaduan dalam kepelbagaian. Sementara itu, sambutan Minggu Perpaduan SMP menjadi platform terbaik dalam usaha memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Mereka yang ditemui pada Borneo Native Festival optimis dengan pelaksanaan SMP bagi meraikan kepelbagaian sekaligus merapatkan jurang perbezaan kaum dan agama. Sebenarnya bagus untuk merapatkan, lepas tu mengasih tahu orang yang di sini macam kita punya adat, kita punya tradisi, memperkenalkan dorang kita punya apa yang kita ada di Sabah di sini. I think it's a very good event to have and should be held more often. I do think that there is a bit of distance between the Borneans and of course the West Malaysians. But I do believe again at the same time we're all the same people. Saya rasa event ini bagus untuk menunjukkan sesuatu perpaduan antara kaum-kaum di dalam Malaysia, antara orang Cina, India ataupun kaum-kaum Pauk di Sarawak dan Sabah. Dengan kerajaan Madani semua ni, so in between Borneo dengan Semenanjung memang sepatutnya kita bersatu. Tapi apa-apa pun yang di mana kita sebagai generation sekarang muda-muda pun kita kena fahami dan bahawa dari segi orang kata kita sebagai rakyat Malaysia kita kena faham lah yang kita ni satu Malaysia semua tu kan. So saya rasa memang patut dibanyakkan lagi. 31,600 jemaah haji Malaysia akan berlepas ke Tanah Suci secara berperingkat. Penerbangan pertama jemaah haji negara bermula semalam manakala penerbangan pulang terakhir pada 1 Ogos depan. Sementara itu, penerbangan pertama jemaah haji dari KLIA telah selamat tiba di Madinah. Rombongan pertama Jemaah Haji Malaysia seramai 284 orang selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Putera Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pukul 7 pagi waktu tempatan. Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi, Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah yang menyambut ketibaan jemaah berkenaan memaklumkan inisiatif Mekah Road banyak membantu kelancaran urusan jemaah haji dari Malaysia ke Tanah Suci. Kurang-kurangnya 4 jam kita dapat jimatkan. Dulu jemaah haji bila sampai ke airport tak semestinya nak boleh sampai ke hotel ataupun tempat penginapan mereka mengambil masa lebih daripada 4 jam. Jadi sekarang ni dalam masa sejam kita tengok kapal terbang mendarat pada pukul 7 pagi sampai di di hotel penginapan pada pukul 8.10 pagi. Sangat membantu lah. Sangat membantu lah. Harap dapat memberi perhatian teruslah kepada ibadat haji dan umrah. Ya Allah, tak tahu nak kata apa. Betul-betul gembira lah seronok. Rasa teruja sangat dapat menjejak kaki ke Madinah. Tak boleh nak cakap. Macam bermimpi kata. Dalam ramai-ramai orang, kita yang dapat dipilih oleh Allah SWT. Alhamdulillah, sepanjang kita perjalanan ke Madinah, alhamdulillah tabung haji memang baguslah, membantu kita. Jadi kita macam kalau kita tu ya. Sebab banyak membantulah kitanya.
Lebih ramai pegawai imigresen akan ditempatkan di pintu masuk utama negara di Kuala Lumpur dan Johor pada masa akan datang mengikut keperluan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan ia bagi menambah kekuatan petugas sekaligus mengurangkan kesesakan di lokasi berkenaan. Beliau yang ditemui pada Majlis Perbarisan Tamat Latihan Kursus Sijil Asas, Tinggi dan Pengurusan Keimigresen Seri 1 tahun 2023 di Akademi Imigresen Malaysia berkata, sebagai permulaan, 100 pegawai tamat latihan akan ditugaskan di pintu masuk bangunan Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar di Johor. Manakala 100 lagi pegawai di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 1 dan 2. Kerana kalau sebelum ini ada berlaku juga beberapa ketika shortage dari segi penugasan. Dengan masing-masing 100 di Johor dan juga di KLIA, kami percaya selain daripada quick response teams yang ditubuhkan secara ad hoc untuk membantu meredakan kesesakan, dengan tamat latihan 222 dan penugasan masing-masing 100 Johor dan KLIA, saya optimis penugasan ini dapat membantu meredakan isu kesesakan di pintu masuk. Susulan kejayaan ribut Jumaat lepas, peruntukan kecemasan akan segera disalur bagi membaiki 36 sekolah di Kuala Lumpur dan Selangor yang rosak akibat kejadian ribut tersebut. Kementerian Pendidikan menerusi kenyataan memaklumkan peruntukan berkenaan bakal disalur kepada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, JPWP KL dan Jabatan Pendidikan Negeri Johor JPNS. Penilaian lanjut kerosakan yang berlaku di sekolah berkenaan akan dibuat JPWP KL dan JPNS dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya. JPWP KL, JPNS dan PPD juga akan melaksanakan pembaikan serta pembersihan segera bagi membolehkan sesi pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan tanpa sebarang gangguan. Johor sedia mengkaji cadangan pembinaan flat baharu di Taman Ungku Tun Aminah, Johor Bahru bagi menggantikan sebahagian blok lama yang usang. Ketika menyatakan komitmen itu, Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur memaklumkan kos pulih untuk kesemua lebih 4,000 unit flat berkenaan mencecah RM26.3 juta. Pasal peruntukan yang diperlukan ke keseluruhan projek ni banyak, 26.3 juta. Jadi seperti diumumkan oleh YB Menteri lah. Tapi di peringkat kerajaan negeri, di peringkat PBT, kita pun akan buat CSR juga. Ambil satu blok 16 tu sebagai kita punya pilot run projek atau projek perintis lah. Kerajaan negeri menerusi Majlis Bandaraya Iskandar Puteri bakal mengadakan projek perintis bagi menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan yang dijangka siap hujung tahun ini. Isu projek pembangunan di Taman Rimba Kiara Taman Tun Dr. Ismail TTDI akan dibincangkan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Ahli Parlimen Segambut, Henah perbincangan akan melibatkan pembinaan rumah teres atau atas tanah kepada penduduk rumah panjang Bukit Kiara. Kita nak mereka ada landed property dekat situ, kekal di tapak sedia ada. Okey, tanah sedia adalah. So, Menteri Wilayah Persekutuan sekarang kita dah tak ada. Jabatan Wilayah Persekutuan diserap masuk ke Jabatan Perdana Menteri. So, saya telah menulis surat kepada Perdana Menteri dan sedang menunggu satu perjumpaan dengan Perdana Menteri untuk membincangkan mengenai perumahan untuk rumah panjang di situ. Tapi komuniti di sini semua bergerak bersama, Friends of Bukit Kiara, Persatuan Penduduk Taman Tun Dr. Ismail, kita semua konsisten memperjuangkan landed housing untuk penduduk. Beliau merasmikan Bukit Kiara Hill Walk sempena sambutan Hari Bumi di Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Pada 18 April lalu, Mahkamah Persekutuan Putrajaya mengekalkan status Taman Rimba Kiara di Taman Tun Dr. Ismail TTDI sebagai taman awam. Pemasangan antena di 42 menara air aras tinggi menjadi alternatif bagi menyelesaikan masalah capaian rangkaian internet di Sarawak. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, kaedah itu boleh menjadi tambahan kepada lebih 600 menara telekomunikasi yang dibina Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak di seluruh negeri berkenaan.
Jadi semua masalah praktikal ni saya minta diselesaikan segera dan saya minta menjelang bulan Jun kita ada jalan penyelesaian. Sekiranya dapat kita buktikan di Bumi Kenyalang ini masalah internet dapat diselesaikan segera, ia akan diguna pakai di negeri-negeri yang lain, insya-Allah. Menara Smart Kampung Trombol merupakan antara 125 menara yang akan beroperasi menjelang sambutan Hari Gawai ini, dengan baki 475 lagi akan diusahakan untuk pemasangan alat telekomunikasi. Saudara, jenayah cyber kini menjadi ancaman serius kepada pengguna internet. Justru ia perlu ditangani menerusi intervensi secara holistik dan kolektif. Pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamaludin bertitah semua pihak perlu menggambling tenaga mempertingkatkan program keselamatan cyber. 250 juta ringgit nilai kerugian direkodkan akibat jenayah skam. Penglibatan semua pihak penting bagi memberi pendidikan kesedaran sekaligus membantras jenayah tersebut. Penjenayah mengambil peluang dengan perkembangan teknologi untuk melakukan ancaman dan serangan cyber. Beberapa daerah di Kelantan terus mencatatkan cuaca panas tahap 1 atau berjaga-jaga dengan suhu mencecah 35 darjah Celsius. Amaran berjaga-jaga itu membabitkan daerah Pasir Mas dan Kuala Kerai. Status cuaca panas tahap 1 atau berjaga-jaga dikeluarkan bagi suhu maksimum harian mencecah 35 Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Penduduk diminta sentiasa peka dengan keadaan semasa bagi mengelakkan sebarang komplikasi. Kerajaan Perpaduan akan memberi keutamaan kepada 5 aspek bagi memperkasa pembangunan negeri Kedah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan 5 aspek itu melibatkan perniagaan agro, pendidikan mahat tahfiz, latihan teknik dan vokasional TVET, bekalan air serta telekomunikasi. Itu tumpuan kepada agrobisnes. Dan ini bukan hanya soal keterjaminan makanan dan menjadikan Kedah terus sebagai negeri lapang padi, tetapi ialah keberhasilan produktiviti yield kepada sawah-sawah padi. Keberhasilannya mesti dipertingkatkan. Untuk itu MADA sudah pasti akan mencari metodologi atau kaedah baru bagi mempertingkatkan yield ini, keberhasilan. Kaedah di bawah KKDW akan memberikan bantuan melalui pendekatan yang sama. Keselarasan ini penting sebab sawah padi harus dibela bukan hanya dengan soal harga padi, tetapi soal subsidi baja dan lain-lain bantuan. Fama sedia melibatkan kaedah bilangan penduduk, pasaraya dan daya beli penduduk di lokasi pilihan dalam usaha menambah jumlah pasar tani di seluruh negara. Penambahan tersebut bagi memastikan pengguna mendapatkan bekalan makanan mencukupi pada harga berpatutan. Pemangku Ketua Pengarah Fama Abdul Rashid Bahari berkata, ketika ini terdapat lebih 250 outlet pasar tani di seluruh negara dan turut mensasarkan penambahan 14 lagi pasar tani tahun ini. Kita akan menggunakan data-data tersebut untuk pembukaan pasar-pasar tani baru di masa hadapan. Dan untuk pihak Fama, setiap kali kita nak buat pasar tani, kita akan membuat satu kajian pasaran. Dan kajian pasaran tersebut akan melibatkan unsur-unsur ataupun faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, bilangan pasar-pasar atau pasar raya yang berada di kawasan yang dicadangkan. Lepas tu daya beli penduduk dan kebenaran daripada pihak PBT lah.
Beliau terdahulu menyampaikan bantuan peralatan sokongan pemasaran usahawan negeri Terengganu di Kuala Terengganu. Malaysia komited untuk mendigitalkan sistem penjagaan kesihatan negara dan pendekatan berasaskan data bagi meningkatkan taraf perkhidmatan kesihatan di negara ini. Komitmen itu dibentangkan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa pada mesyuarat Menteri Kesihatan Commonwealth CHMM dan Presiden Kesihatan Sedunia WHA ke-76 di Geneva, Switzerland. Sesi seterusnya menyentuh hal terkait kesediaan menghadapi pandemik dengan penekanan khusus terhadap mempromosikan kesaksamaan pembangunan produk kesihatan dan teknologi. Dr. Zaliha turut membincangkan iltizam negara-negara anggota untuk mencapai kesihatan sejagat menjelang 2030. Beliau turut menegaskan peranan mustahak penjagaan kesihatan prima bagi mencapai kesihatan sejagat pada WHA yang berlangsung hingga 30 Mei itu. Dr. Zaliha turut menyeru agar insentif berbentuk penstrukturan cukai, pembiayaan pendidikan dan pembangunan R&D diberikan. Putera Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khalid Mohammed Zaid Al Nahyan tiba di Kompleks Bungaraya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA bagi lawatan khas 4 hari ke Malaysia. Keberangkatan tiba baginda pada 8.42 malam disambut oleh Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dan Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Qadir. Sheikh Khalid kemudian diiringi Tengku Hassanal melalui kawalan kehormat setempat oleh Angkatan Tentera Malaysia Unit 1 Regimen Ranger Diraja. Sepanjang lawatan sebelum baginda ke Malaysia, Sheikh Khalid yang juga pengerusi Majlis Eksekutif Abu Dhabi dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri dan menghadap Al-Sultan Abdullah. Lawatan khas baginda dijangka mengukuhkan lagi hubungan baik yang terjalin sejak sekian lama antara Malaysia dan Emirat Arab Bersatu UAE yang telah dinaik taraf kepada perkongsian strategik pada 27 September 2022. Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar berkenan berangkat mencemar duli menghadiri majlis Malam Teluk Belanga Rumah Terbuka Aidilfitri Persatuan Anak Melayu Johor 2023 di Ibu Negara. Majlis yang berlangsung di MITEC dihadiri hampir 2,000 tetamu terdiri daripada anak jati Johor. Majlis tersebut turut memberi peluang kepada anak-anak Johor yang bermastautin di Ibu Negara dan Selangor meraihkan sambutan Hari Raya bersama Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim. Turut hadir Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi, Barisan Esko Kerajaan Johor serta ketua-ketua jabatan. Majlis diserikan dengan persembahan nyanyian oleh beberapa artis termasuk penyanyi syura dan Ayai Ilusi. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke majlis makan malam sepenuh edisi ke-30 Persidangan Wanita Desa Sedunia ACWW 2023 di Istana Negara. Ketibaan baginda diiringi Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim, Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud. Turut berangkat Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Narashikin, Sultanah Kelantan, Nur Diana Petra Abdullah dan isteri Yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tuh Puan Asmah Abdul Rahman. Hadir sama 500 tetamu terdiri daripada anggota SCWW dari seluruh dunia yang mengambil bahagian dalam persidangan itu yang berlangsung dari 17 hingga 25 Mei ini. Kemajuan teknologi terkini industri pertahanan dan komersial menjadi antara objektif penganjuran pameran maritim dan aeroangkasa antarabangsa Langkawi 5 sekaligus memberi pendedahan dan menggalakkan perkembangan sektor berkenaan dalam negara. Perinciannya bersama Syamimi Saripan.
Selain pertunjukan udara dan maritim, Lima juga menjadi platform mempromosi produk dan perkhidmatan yang ditawarkan ke peringkat antarabangsa. Ini menerusi perkongsian pintar dan strategik yang bakal dijalin melalui teknologi luar negara. Pada masa sama, Lima turut meletakkan Langkawi dan Malaysia sebagai destinasi atau hub mesyuarat, insentif, konvensyen dan pameran utama di Asia. Sekurang-kurangnya 9 persidangan dan seminar akan diadakan sepanjang minggu depan. Antaranya Persidangan Maritim Antarabangsa Kementerian Pengangkutan, Persidangan Maritim Langkawi TLDM dan Seminar Industri Aeroangkasa. Mengambil kira kejayaan terdahulu, Kementerian Pengangkutan sekali lagi bersetuju untuk terlibat dalam 523. Ia merupakan platform terbaik bagi merancakkan kembali sebahagian sektor komersial maritim serta aeroangkasa yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Elemen komersial wajar dilibatkan bagi memberi peluang kepada pemain industri untuk meluaskan jaringan perniagaan. 523 turut menjanjikan kehadiran delegasi utama negara yang terlibat secara terus dalam perolehan aset. Kementerian Pertahanan menganggarkan RM8 bilion kontrak perolehan dan kerjasama industri pertahanan akan dapat dicapai menerusi penganjurannya. Kehadiran pelawat perdagangan pula bakal menjana hubungan perniagaan selain perkongsian maklumat dan teknologi terkini dari negara masing-masing. Sektor komersial, maritim dan aeroangkasa antara yang berpotensi untuk diketengahkan. Ini merangkumi produk utama dan juga perkhidmatan termasuk dalam teknologi, akademik selain menyediakan peluang pekerjaan. Produk seperti drone antara yang diberi perhatian berdasarkan perkembangan dan trend semasa. Di Lima ini menjadi antara platform kepada semua pemain industri untuk menyerlahkan lagi dan juga memperkasa potensi dan peluang kepada pemasaran produk masing-masing. Syamimi Saripan, RTM. Saksikan secara langsung Majlis Perasmian 523 Langkawi. Selasa 23 Mei 2023, 9.15 pagi. Dan Majlis Penutup 523 Langkawi, Sabtu 27 Mei 2023, 12.30 hari. Bertempat di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri Langkawi. Hanya di TV1, saluran berita RTM dan rtmclick.rtm.gov.my. Sukan kita mulakan dengan Liga Premier Futsal Malaysia MPFL 2023. Pasukan KPT PST Mesung berjaya mencatat kemenangan tipis 2-1 ke atas pasukan Sabah. Ia sekaligus merapatkan jurang mata kedua-dua pasukan kepada hanya 2 mata. Aksi yang membabitkan saingan kumpulan A itu menyaksikan kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang dengan saring berbalas serangan ke kubu lawan. Usaha berterusan akhirnya membuahkan hasil buat pasukan Sabah untuk mendahului menerusi jaringan Syaul Nizam pada minit ke-21. Jaringan tersebut tidak melenturkan semangat KPT PST untuk mencipta jaringan selepas Anas Kasha Razman berjaya menyamakan kedudukan selang 7 minit selepas itu. Gol kemenangan KPT PST tiba seminit sebelum tamat perlawanan apabila Wan Faiz Wan Zulkarnain meledak jaringan buat pasukannya. Dalam pada itu, pendahulu kumpulan B Selangor Mac terus mengukuhkan kedudukan selepas membelasah KLCT FC 5-0. Ini adalah kemenangan keempat berturut-turut di lakar anak buah Edgar Balso. Pada aksi berkenaan, Ali Ibrahimi dan Muhammad Azamuddin Hassan Cemerlang masing-masing meledak 2 gol.
Muhammad Aidil Syahril Rosli turut mencetak nama selaku penjaring. Selangor McKinney meraih 21 mata hasil 7 kemenangan dan tewas sekali. Baik saudara, berita pagi berakhir di sini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak untuk perkembangan berita setempat. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.